Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada our Gold Diamond, GD Haslina, atau mesra dipanggil dengan panggilan Kak Ina, sebab bagi peluang pada saya hari ini. Dan insan istimewa lah yang membawa saya masuk ke Syuangbu, my upline, Special VM Yunani Yunus. Okey, saya mulakan. Nama saya Irna Syafiqah binti Za'ba, asal Kelang, Selangor. Ibu kepada seorang anak autism yang sekarang ni dah berusia 5 tahun lah, perempuan. So this is my family. Okey, kisah saya bermula, sebelum saya join Syuangbu, saya adalah insurance agent for 8 years dalam industri. Kemudian bila saya diuji dengan kesihatan anak, saya decided untuk berhentilah, resign daripada jadi agent dan fokus pada anak. Okey, next. Okey, anak saya, Afrina nama dia, lahir pada tahun 2018. Masa tu usia kandungan 40 minggu. Alhamdulillah tak ada apa-apa komplikasi yang serius. In fact, jaundice pun tak ada. Biasa kan baby kita ambil darah sebab jaundice and everything, tapi Afrina tak ada jaundice. Jarang sakit, tak demam, tak ada apa yang orang kata admitted due to viral fever ke, virus infection ke, bronchitis, pneumonia, semua tak ada, tak pernah admitted. So kita rasa anak kita sihat kan. In fact lepas apa orang kata, lepas vaksin kan pun tak ada eczema. Tak ada eczema, no flare, tak ada allergy reaction, tak demam, memang steady lah. So kita rasa bagus program tu kan, sebab melindungi anak kita. Hakikatnya sakit dalaman. Okey, sebelum isu dia satu je, ada masalah tidur kronik sebelum dia disahkan autism lah. Adik? Sekejap. Jatuh ya? Ke depan. Okey, yang ini gambar masa 2 bulan tau. Cuba tengok, tidur dalam keadaan muka dia sedih lah kan. Sebab apa? Saya hamuk dia tau, sebab dia tak nak tidur. Saya dah penat. So saya hamuk dia, saya cakap dengan daddy dia, baik balik sekarang sebelum apa-apa jadi dekat Afrina. So cepat-cepat ayah dia balik, take over pula Afrina kan. Hai, kenangan kalau ingat balik tu. Okey, isu tidur dia ni, next. Isu tidur dia kita mula nampak bila masa sesi sepanjang berpantang tu lah. Biasa baby akan tidur kan, makan, minum susu, tidur, berak kencing, tidur balik. Itu rutin dia. Tapi Afrina tak boleh tidur. Kalau siang tu, daytime, dia hanya boleh tidur dalam, paling lama lah saya rasa 1 to 2 hours sahaja. Selebihnya dia akan berjaga, menangis, serba tak kena. Saya kena 24/7, dukung dia, tenangkan dia. Macam itulah keadaan anak saya. So masa 3 bulan, saya ingat lagi, dia pernah menangis daripada jam 8 malam sampai 5 pagi nak ke subuh esoknya. Kalau kita kira like 9 hours non-stop dia nangis. Nangis bukan yang macam uek tak. Nangis yang high pitch, sampai urat-urat kepala dia ni timbul. Suara tak ada, mata ni bengkak hitam sebab sepanjang malam tak tidur. Itulah yang anak saya alami masa 3 bulan. And then kita memang tak ada, orang kata, tak ada idea apa sebenarnya yang berlaku masa dia 3 bulan tu. And then kalau kita Muslim, memang kita rasa ini gangguan lah kan, gangguan makhluk halus. So kita bawa dia pergi jumpa ustaz untuk buat cara perubatan Islam lah. Tapi beberapa kali pergi memang ustaz kata anak awak tak ada gangguan, dia sihat. So nak pergi mana lagi? Bawa lah jumpa doktor. So bawa jumpa pergi pakar kanak-kanak, doktor kata maybe you punya susu tak cukup kot, sebab Afrina fully breastfeeding. So saya kata, saya tak agree lah, sebab saya rasa susu saya cukup untuk keperluan Afrina. So memang saya tak agree about top up formula milk tu. And then dia cakap, second thing, maybe Afrina colic. Maybe Afrina colic. So dia bekalkan ubat colic untuk bagi pada Afrina. Balik rumah kita bagi ubat colic, sama juga. Masih lagi menangis, masih lagi tak boleh tidur. Orang tua tu kata sawan tangis kan, sawan tangis. Tapi yelah, suruh sabar je lah yang boleh. 3 bulan macam tu, 6 bulan macam tu, 9 bulan macam tu, setahun pun masih tak boleh tidur lagi. So ada kenalan, ada kenalan cakap kat saya, why don't you consult dengan baby sleep coach? Okay lah, carilah baby sleep coach, certified baby sleep coach, consult dengan dia selama 1 bulan. Saya tak nafikan, memang ada perubahan lah bila coach tu ajar kita tips kan. Kena sunning pagi, sunning petang,
Semua tu kita buat. Tapi memang ada keadaan yang dia memang tak boleh tidur walaupun kita dah follow all the tips and guideline daripada coach tadi. So setahun 6 bulan kita bawa dia pergi rutin check up setiap bulan ke pakar tu. Tiba-tiba doktor tanya macam ni, Afrina sejak bila ya macam ni? Kita orang macam, what do you mean? I tengok dia tak ada eye contact. Tak ada eye contact. You see, I call her also, she didn't respond. Tak respond kepada nama. And then Afrina dah setahun setengah. Apa dia punya first word? Doktor tanya. So masa tu kita memang tak boleh nak jawab lah on the spot kan. Masih blur-blur lagi. So doktor kata ini semua red flag untuk autism. Tapi dia tak cakap lah Afrina autism lagi sebab too early kan. So first thing dia suruh buat hearing test. Okay, hearing test untuk tengok sama ada Afrina ni ada masalah pendengaran ke tidak. So kita follow, kita buat hearing test. Alhamdulillah normal, pass, tak ada masalah. And then pakar kanak-kanak kata dia tak ada kepakaran lah untuk tengok kes macam ni. So dia minta refer ke pakar perkembangan kanak-kanak. Kita pun follow juga. And then pakar perkembangan kanak-kanak ni tak banyak kat Malaysia. Kalau macam government memang ada, but then the queue memang panjang. Masa I call tu 2 tahun kena tunggu. So we decided to go to the private. Mak insurance agent kan, pergi private. Pergi private, itu pun kena tunggu 5 months baru dapat panggilan appointment. So kita pergi pakar perkembangan kanak-kanak. Assessment tu dalam masa 2 jam macam tu. And then doktor kata, okay lah Afrina memang ada issue. Memang ada traits autism tu ada. Ada issue with her sensory, delay in her attention, speech and also language. So doktor kata startlah occupational therapy. Okay, dia tulis surat pergi terapi, jumpa occupational therapy. Kita pun start lah waktu tu masa dia 2 tahun. Tapi itulah masalah tidur tadi tak selesai lagi kan. Datang lagi satu masalah, autism pula. Suspect autism. So kita pun follow lah buat. Tapi makin lama bila dia dah masuk 2 tahun nak ke 3 tahun, dia kena attend pula speech therapy. Lepas tu doktor suruh pula buat early intervention program. Early intervention program ni adalah program untuk kanak-kanak macam diorang in a group therapy lah, supaya diorang boleh improve diorang punya social skill kan. Tak murah. Yang ini seminggu 4 kali. Setiap kali kelas hanya 3 jam sahaja. 1,500 sebulan. So kalau lah dia malam tak boleh tidur macam ni tau. Dia akan tidur pada pukul 9, 10, 11 dan dia akan bangun balik pukul 1, 2, 3. Bangun tu dia bangun dengan sangat aktif. Memang dia akan aktif waktu tu. Memang kalau macam tu, macam mana saya nak tidur? And then bila nak pergi kelas pukul 9.30 pagi, memang dia cranky lah. Sebab saya kena kejut dia pergi kelas semua kan. Perjalanan nak pergi center pun dia tidur dalam kereta. Sampai center, mengamuk lagi. So saya rasa macam bila nak settle masalah tidur ni kan. Sebab dia memang mengganggu semua terapi-terapi yang kita cuba buat ni. And then orang kata pergi hipoterapi. Hipoterapi ni terapi berkuda. Berkuda untuk kanak-kanak autism lah kan. Seminggu sekali pergi dekat Putrajaya sana. Pergi Putrajaya sekali pergi 285. So sebulan dah 1,000 lebih. Tapi masih tak nampak sinar di hujung jalan. And then kawan kata, okay, why don't you try homeopathy? Okay lah, try homeopathy. Buat homeopathy. Itulah, buat. And then orang kata try terapi saraf atau chiropractor. Sekali pergi chiro 3,500 per session. Pun tak selesai juga. Buat name check protokol. Name check protokol ni adalah protokol untuk kanak-kanak autism ataupun yang berkaitan dengan developmental delay lah. Lepas tu kawan yang jual essential oil cakap, why don't you try essential oil? You diffuse all the lavender lah, cedarwood lah, bagi muscle relax. Berbotol-botol kau aku punya lavender tu. Tak settle isu tidur. And then CBD oil. Pernah cuba CBD oil. Lepas tu Pure Body jumpa functional medicine doctor untuk tengok, kita ambil sampel rambut untuk tengok kandungan heavy metals and also mineral dalam badan Afrina. Mana tahu nanti doktor akan suggest lah whatever supplement yang okey kan. Ni mineral and hair test result. So kita pun pergilah jumpa functional medicine doctor, ambil sampel rambut Afrina. Rambut tu dia hantar ke Jerman sebab Lab Malaysia tak boleh buat dah rasa. So result dia ni lah. Tak nampak Ni aluminium. Dalam badan dia ada 27. It should be less than 8 sepatutnya. Tapi dalam badan dia, masa tu dia baru 2 tahun lebih, 27. Yang itu highlight ni mercury 0.5
4 I think, dia punya mercury. Inilah dia culprit dia, toxic. Soalan dia from where? From where the toxic ni? Masa tu baru 2 tahun lebih kan. So macam kita belajar kat Syuangku kan, punca sakit toxic. Toxic tak boleh elak, ada di sekeliling kita kan. Daripada makanan, kosmetik, amalan alopati, apa lagi, stres lah, radiation. Ada satu lagi sumber toksik. Siapa boleh teka? Ke takut nak teka? Tak nak teka? Tak apalah. Vaksin. Yang 3 bulan tu, yang 3 bulan dia beraung-raung 9 jam tanpa henti tu, itulah punca dia. Nama dia adalah inconsolable crying or persistent crying. Maksudnya menangis high pitch more than 5 hours. Waktu tu sebenarnya adalah brain dia inflame tau. Brain dia inflame. Nak cakap tak reti, memang menangis je lah. So lagi satu, perasan tak I cakap masa mula-mula tadi, Afrina ni jarang demam. Kita ingatkan tak demam ni bagus, tapi hakikatnya yang kita belajar kat Syuanggu, tak demam maksudnya tak bagus. Saraf offline kan. Saraf offline, tak boleh detect any inflammation dalam badan, tak boleh detect kerosakan, injury. So toksik tu tak boleh nak keluar, tak boleh dikumuhkan. So itulah yang berlaku pada anak saya. Okay, tahun 2021, tahun keramat lah. Saya ni suka merentan kat Facebook, sebab anak tak boleh tidur. So saya suka merentan kat Facebook bila anak tak boleh tidur. So saya tak tahulah macam mana Tuhan susun perjalanan tu. Saya friend dengan upline saya punya suami, Cik Is. So ada satu posting rentanan saya tu, Cik Is datang komen. Dia cakap macam ni, saya ada solusi untuk masalah anak puan, PM saya. So saya pun PM lah Cik Is. Kita contact, PM, saya ceritalah semua kan. Saya cerita pasal Afrina kepada Cik Is, A sampai Z. Lepas tu dah cerita-cerita panjang ni, satu je Cik Is reply, maaf puan, semua yang puan buat ni tak dapat bantu Afrina. Aduh, sakitnya. Sakitnya tu di sini kan. Dah lah duit banyak habis ni, berpuluh ribu habis buat ni tadi ni. Ni tak, kalau kira ni saya tak tahulah berapa banyak dia habis. Lepas tu Cik Is kata tak boleh tolong. So saya kata okey, mari apa yang boleh tolong. So ceritalah pasal Lingzi, everything semua. Sejenis tak penyabar. Saya cakap kat Cik Is, berapa harga dia? So Cik Is kata, okey, untuk kes macam Afrina ni, Lingzi yang sesuai is YK2 580 20 kapsul. So I tengok kan, kita ni duit dah habis banyak dah ni kan. Tiba-tiba nak kena cuba satu produk yang tak tahu tak dari mana, 580 sampai bila. Lepas tu okey lah, bye-bye. Memang I bye-bye betul lah. I tinggalkan conversation tu after almost 1 year. Last year Julai 2022, tiba-tiba I rasa macam teringat dekat Lingzi tadi. I teringat dekat Lingzi tadi. So I macam macam teringat lah dekat Lingzi. Tak apalah, contact lah balik Encik Is tanya. I cakap kat Cik Is, okey lah Cik Is, saya rasa macam nak cubalah Lingzi ni ke anak. Bagi tahulah apa yang kena beli, I nak beli. Cik Is cakap, oh tak boleh puan, kita kena set for appointment. Untuk kes-kes serius, kita tak boleh through WhatsApp. Okey lah, set lah appointment. 2 jam, settle appointment. Berkobar-kobar ni, dapat tahu kan pasal Lingzi tu. Cerita pasal toxic lah, everything, semua-semua tu. Memang kita berkobar-kobar lah. So sekarang ni cabaran ni nak bagi tahu Daddy Afrina, macam mana nak beli tu kan. Sebab saya dah tak kerja, tak ada duit dah. So nak tak nak saya kena bagi tahu kat my husband. Kita orang PJJ tau. So macam kena tunggu time yang sesuai lah untuk bagi tahu my husband. I cakap kat my husband macam ni, I ada satu produk ni nak cuba untuk Afrina. Ceritalah pumpang pasal Lingzi semua. So husband I tanya berapa, I pun ceritalah harga. Memang tadi member tengok harga macam tu. I faham. Lepas tu I cakap okey macam ni lah, Afrina pun nak masuk 4 tahun dah. Isu tidur dia tak selesai lagi. I cakap, I stress tau kat rumah. Memang dia PJJ, kita yang I handle Afrina seorang-seorang tau. I tak duduk rumah mak, memang berdua je dengan dia. I punya tahap stress tu sampai jumpa psychiatrist. Sebab tak boleh tidur 4 tahun ni, tak boleh tidur. So I cakap, okay, I bagi assurance macam ni dekat you. Ini ikhtiar kita yang terakhir untuk Afrina. Kita bagi peluang pada Lingzi at least 6 months. Kalau let's say Lingzi, makan Lingzi tak ada apa-apa perubahan, I janji
I takkan cerita apa-apa dah pasal produk. So husband I agree. Tak tahu lah dia terpaksa ke apa, tak kisahlah kan. Yang penting dia agree. So kita start makan Lingzi Ogos 2022. So upline dah cakap makan Lingzi ni ada healing crisis. Bulan pertama tunggu tak ada apa pun, okey je. Bulan kedua pun okey je. Bulan ketiga Afrina start demam. Demam yang tak ada suhu naik sikit, tak ada. Sekali demam terus 41. So ini cabaran dia. I urus seorang-seorang anak. Kita tahu badan anak kita banyak toksik. Kita nak keluarkan toksik tu. Makan Lingzi nak keluarkan toksik. Tapi apalah gunanya kalau kita nak bagi paracetamol kat anak, betul tak? So masa ni lah dia punya cabaran. Okay, tak apa, I tak bagi paracetamol pun, memang tak ada kat rumah. Lepas tu upline dah pesan bila healing crisis kena double dosage lah semua-semua kan. Tapi ingkar nasihat, tak ikut seperti apa yang upline pesan. Kita bagi Lingzi tapi kita macam yakin tak yakin lagi lah, sebab pertama kali kan nak handle anak. So apa jadi, memang dia punya, bab kata Kak Ina, peperangan tu panjang. 7 hari anak saya demam yang sangat kuat, sampai 7 hari tak makan memang minum air saja. Memang dia jadi kurus, saya pun stres. Mulut dia ni penuh dengan ulcer, banyak. And then naik ruam, muntah. Tuhan je yang tahu waktu tu. Kalau I tak kuat, mungkin I dah pergi beli paracetamol bagi kat dia kot, nak turunkan suhu tu. Tapi Alhamdulillah taklah. So dia recover pada hari ke-7 selepas dia berak dengan sangat banyaknya, Alhamdulillah. And then bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-5 demam buat kali kedua. Yang sama, Afrina memang demam. So kali kedua ni kita lebih bersedia lah, orang cakap. Tak ingkar nasihat upline, ikut. 3 hari settle demam tu. Dia tak perlu melalui kesakitan yang terlalu lama sampai 7 hari. 3 hari settle. Memang kita ikut apa yang upline pesan. And then masuk bulan ke-6 dengan Lingzi, saya tak perasan pun sebenarnya dia punya tidur tu dah ada perubahan sikit. Bila daddy dia video call ke WhatsApp ke, Afrina buat apa? Afrina dah tidur. Afrina buat apa? Afrina dah tidur. Itu je. Lepas tu pagi tu message, Afrina bangun tak tengah malam tadi? Tak bangun, tidur straight. So bulan 2 2022 Afrina mula nampak tidur cantik lah. Masuk bulan ketiga pun sama. Bulan keempat pun sama juga. April pun sama, tidur dia cantik. Adalah dia bangun dalam 30 hari tu, adalah sehari 2, okey lah. Daripada dulu, hari-hari macam tu, tak gila saya dia buatnya kan. So Alhamdulillah, yang latest waktu Mei tahun ni, raya kan, husband saya balik daripada offshore, kita balik kampung ke Terengganu. Balik kampung kat Terengganu, Afrina memang tak suka duduk dalam kasit. Memang dia rasa benda tu macam torture chamber kot untuk dia. Memang tak boleh duduk dalam kasit lama-lama. Kalau duduk pun sejam 2 dia akan keluar balik lah. Tapi balik Terengganu baru-baru ni, daripada Selangor ke Terengganu, 100% dalam kasit. Even kita berhenti ke R&R untuk makan ke apa, solat, berehat kejap, letak balik dalam kasit, dia okay. Dia just enjoy the journey. Lepas tu bila dia tengok, Afrina senyap, intai-intai, oh dah tidur. Macam tu. Sampai daddy dia kata macam ni, behave-nya Afrina sekarang. Macam tu. Tapi saya diam je lah. Sampai kampung, biasanya bila environment kita bertukar, memang tidur kita pun akan terganggu juga kan. Tapi 10:30 macam tu, dia tidur dah. So ayah dia pun macam nampak dah happy, tapi dia diam je. And insiden ni lah yang membuatkan saya rasa macam okay, dah kena lah kan. Kita orang ada sesi dekat Terengganu. Habis sesi tu pukul 10 malam. So I cakap dengan my husband, letak Afrina dalam kasit sebab ni waktu tidur dia. So memang betul dia tidur. Sampai rumah mak mentua pukul 10.30 malam, dia tidur. So husband I angkat, letaklah dia kat bilik sementara I siap kan. Lepas tu habis siap-siap semua, I nampak my husband tongkat dagu macam ni kat atas katil tu, tenung anak dia tidur. So I macam, you tenung apa kan? Lepas tu dia cakap, sorry tak sangka kan, kalau dulu Afrina tidur dalam kereta, kita dua mesti takut. Macam dia kata kita akan tahan Afrina supaya jangan tidur dalam kereta. Sebab kalau sampai rumah dia, confirm akan bangun dan tak boleh tidur lepas tu. Tapi tengok ni, Afrina dah boleh tidur sekarang. Ya Allah, syukurnya. Tak sangka Afrina ada perubahan macam ni. Dia cakap macam tu tau. Sebab dia kan offshore 3-4 bulan baru balik. So memang dia akan nampak lah perubahan Afrina. Sebab I hari-hari dengan Afrina kan.
Lepas tu, I cakap macam ni kat dia. Afrina ni kan, dia boleh tidur ni tiba-tiba sebenarnya. Bukan sebab I bagi makan linzi ke apa ke. Lepas tu kan, dia cakap macam ni, alah janganlah perli. Sebab apa I cakap macam tu, dalam pada dia agree untuk kasih linzi, rupa-rupanya dia sembang dengan my mum. Mahal betul lah mak linzi ni. Tak ada benda lain ke nak bagi? Senyap-senyap dia cerita kat mak saya Memang geram lah kan. Lepas tu, I cakap, tiba-tiba ni bukan sebab linzi pun. Lepas tu dia kata, janganlah perli, dia kata macam tu kan. So I cakap, okay lah, sekarang ni you agree tak? I cakap yang dengan izin Allah, linzi ni dah dapat bantu Afrina sikit. Tengok tidur dia dah macam mana sekarang kan. Lepas tu dia kata, ya, setuju. Apa lagi, masukkan duit cepat nak beli linzi. So itulah dia. Okay. Macam nak? Ni video sebenarnya. Okay. Untuk produk, memang saya guna 3 benda ni. Lactoberry, YK2 dan juga Bipolar. Ni video saya bagi linzi kat Afrina. Alhamdulillah memang dia tak ada banyak songeh lah. Dia telan je. Ni yang saya cakap dulu ni. Ya Allah, seksanya lah. Dalam kasit memang menjerit-jerit. Kalau kita ni boleh jadi hijau lah dalam kereta tu. Ni kan, pergi terapi, bayar mahal-mahal, kerja menangis je. Gunting nangis, semua nangis. So, aduh, macam mana lah terapi tu nak bagi benefit dekat dia kan. Bayar mahal-mahal tapi hasilnya macam ni. So, kita orang dah stopkan semua terapi dia sebab nak beli linzi. Ni Afrina yang sekarang ni video sebenarnya ni. Kita jalan dekat park. Sebab dari segi kognitif dia, I rasa ada, I tak cakap autism dia dah reverse, saya tak. Tapi dari segi kognitif dia, ada perbezaan. Dia nampak sampah, dia kata kutip, buang. Mungkin untuk parents yang anak normal rasa benda tu biasa. But for us yang special need parent, kita rasa benda tu satu achievement untuk dia. Yang ni pula, dulu kalau dia main ni, memang dia baling-baling je. Tapi I masuk bilik, I tengok, dia susun macam ni. Kosong, dia bawa dekat saya. Dah nak bermain bersama. Kalau tak, budak autism ni kan dia dalam dunia dia, nak main bersama. Dia kata, makanlah. Yang ni, lagi satu yang menyentuh hati. Setiap kali nak solat, ni je lah. Dia kutip sampah tu, dia buang. Cepat-cepat I record. Sebab ni bukti kan. Okay, dah nak habis dah ni. So, formula buang toksik dan cukupkan nutrisi ni hanya ada dekat Syuangho je saya rasa kot. Sepanjang saya mencari solusi untuk anak, tak pernah seorang pun cerita pasal benda ni. Syuangho je cerita. So, kalau nak sihat, kita sakit sebab toksik. So, kita nak sihat pun kena ikut formula ni lah. Tak boleh tinggal salah satu, kena buat dua-dua. Dan saya perasan, apa rawatan yang saya buat untuk Afrina sebelum ni, tak ada buang toksik. Kalau ada pun, saya tak pasti sampai tahap mana. Dia lebih kepada mencukupkan nutrisi sahaja. Kalau usus pun kotor, macam mana nutrisi nak serap kan? Dan yang kedua, kalau orang kata lah, tak kisahlah apa pun nama penyakit, tahap mana, tak ada ubat ke rawatan, harapan sentiasa ada, asalkan kita punya kesungguhan untuk lalui proses pembersihan dan baik pulih tubuh badan. Yang nombor 3 ni kena doa, sabar, istiqamah. Sebab kata Kak Ina, jangan sesekali turun daripada kereta api Syuangho. Okay, saya nak minta semua yang ada dekat sini untuk doakan kesembuhan buat anak saya supaya dia dapat reverse balik dia punya autism. Saya yakin kalau tidur tu pun dah ada perubahan, tak mustahil kalau fungsi dan organ dalam badan dia dikembalikan normal, insya-Allah saya sangat-sangat yakin yang autism tu boleh di reverse. Sekian, terima kasih.